Okey, dan satu subtopik yang kita kena ingat iaitu berkaitan dengan bab 3 ya, topik ramalan ni okey diambil daripada subtopik bab 3 tingkatan 4 iaitu tamadun awal di Asia Tenggara. Dan yang dikatakan akan masuk adalah seperti kerajaan agraria dan juga kerajaan maritim. Okey, jadi kalau kamu ada apa-apa persoalan berkaitan bab ini ataupun mana-mana bahagian, terus boleh bertanya kepada cikgu. Okey, dan terus juga boleh bertanya di dalam grup chat. Okey, jangan tunggu-tunggu ya. Jangan tunggu-tunggu. Okey. Baik. Kita lihat di sini berkaitan dengan tentang kerajaan agraria. Okey. Agraria dan maritim. Ingat agraria dengan Encik maritim. nak tanya, Ya, silakan. cikgu, kalau nak tanya, kalau nak kalau nak mengetahui yang mana kerajaan agraria itu macam mana? Sebab kadang-kadang macam Confused kan? ya. Okey, baik, bagus soalan tu. Baik, begini. Kerajaan agraria dan maritim. Kedua-dua ini sebenarnya adalah dia jenis kerajaan. Dia bukan nama kerajaan tapi dia jenis kerajaan. Yes. Dan kerajaan agraria ni bermaksud kerajaan-kerajaan yang agraria ni asal perkataan dia agriculture, iaitu pertanian. Agraria ya. Agraria ialah daripada perkataan agriculture iaitu pertanian. Manakala maritim adalah perkataan daripada marine iaitu laut. Jadi bermakna kalau kerajaan agraria maknanya kerajaan yang banyak menjalankan aktiviti pertanian. Manakala kalau maritim adalah kerajaan yang banyak menjalankan aktiviti kelautan seperti perdagangan, mengutip hasil laut. Itu beza dia. Okey. Itu maknanya jenis kerajaan. So ada beberapa kerajaan yang kita akan lihat kategori agraria dan ada beberapa kerajaan dalam kategori maritim. So, kalau kita lihat dalam nota ni, kerajaan agraria dia bermula dengan pertempatan kekal dan lokasinya biasanya di lembah sungai dan berkembang melahirkan bandar dan kerajaan. Okey. Dan kalau kita lihat di sini dan kalau kita lihat apakah kegiatan utama, kita tengok sebelah kiri dulu ya. Kegiatan utamanya adalah bekalan air yang mencukupi, iaitu kegiatan utamanya ialah penanaman padi. Mereka menanam padi sebab air dia banyak. Yang kedua, mereka menanam padi huma. Padi huma tu maksudnya padi bukit di kawasan tanah tinggi atau bukit. Kemudian mereka juga menanam tanaman sampingan seperti jagung, pisang, keledek dan sayur-sayuran, menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkeh dan juga lada hitam ataupun black pepper. Itu rempah-rempah untuk masakan. Datang daripada mana? Kerajaan agraria. Kemudian mereka juga mengumpul hasil hutan seperti kayu gaharu, kapur barus, tanduk, gading, damar, kayu cendana dan buah-buahan. So itu aktiviti kegiatan kerajaan agraria. Kemudian mereka mencari sarang burung layang-layang untuk diperdagangkan, kemudian menangkap ikan di sawah, paya dan sungai dan mendapatkan kulit kura-kura. Mendapatkan kulit kura-kura ya. Untuk buat apa? Untuk menjadi Teenage Mutant Ninja Turtle. Kan? Boleh jadi tak? Tak boleh jadi tak, sebenarnya kulit kura-kura tu adalah untuk tukaran barang ya. Sebab dia berharga. Tak adanya letak kulit kura-kura kat belakang tu jadi Teenage Mutant Ninja Turtle, tak ada. Kan? Kulit tau, kulit. Cikgu nak tanya, kalau macam kulit haiwan, macam haiwan tu macam berkaitan dengan, selalunya berkaitan dengan agriculture, macam pertanian kan, macam penternakan kan. Ya, betul. Jadi biasanya kalau jadi maritim apa? maritim kejap lagi. Sabar. Lepas ni. Kulit ke cengkerang, Aziz tanya. Sebenarnya dipanggil kulit kura-kura. Takkanlah dia tarik kulit kura-kura tu. Biasanya dia ambil yang cengkerang tu lah. Yang keras tu. Ya. Kemudian mereka juga menternak binatang iaitu lembu, kerbau, kambing dan ayam. Dan pada peringkat awal pertanian mereka hanya buat untuk sara diri mereka sahaja.
So bila ada lebihan daripada pertanian tu baru dipasarkan dan dibekalkan untuk memenuhi keperluan penduduk masyarakat bandar atau keperluan kerajaan maritim. Baik, apakah contoh kerajaan itu? Okey, kalau kita lihat kat sebelah kiri ni, contoh kerajaan maritim, agraria. Okey, iaitu kerajaan Funan. Funan yang terawal di Asia Tenggara, sebenarnya Funan telah wujud sejak abad pertama Masihi. Ya, abad pertama yang terletak di kawasan Asia Tenggara sampai ke segenting Kra. Dan bagaimana Funan ni berkembang kerana faktor sistem pengairan, iaitu dia berhampiran Sungai Mekong dan ianya merupakan punca sistem pengairannya. Kemudian kedudukan strategik di laluan perdagangan, pelabuhannya terlindung daripada tiupan angin monsun, berkembang. Ingat Funan ni uniknya adalah Funan telah berkembang daripada agraria menjadi kerajaan maritim. Maknanya daripada kerajaan yang mementingkan pertanian telah perlahan-lahan bertukar menjadi kerajaan maritim. Itu uniknya Funan. Kerana Funan memiliki satu pelabuhan dipanggil Pelabuhan Okyo. Okey. Dan pelabuhan dia itu mempunyai kemudahan bekalan makanan dan juga minuman. Okey. Dan satu lagi kerajaan yang dikatakan agraria ialah kerajaan Angkor yang terletak di lembah Sungai Mekong. Angkor ni kalau kita lihat berhampiran dengan tasik Tonle Sap dari Sungai Mekong dan tanahnya subur untuk kegiatan pertanian, iklimnya panas dan lembap sepanjang tahun, mempunyai sumber ikan air tawar, dan tasik Tonle Sap ni punca air utama untuk sawah padi dan bekalan minuman. Dan tasik juga menampung keperluan makanan itu. Jadi kalau kita lihat secara kesimpulannya, kerajaan agraria ini berkembang kerana ada sistem pengairan. Sebab pertanian perlukan banyak air. Just imagine agraria, pertanian perlukan banyak air. Jadi perlunya ada sistem pengairan. Contohnya perkembangan pertanian di Funan dan Angkor tadi disebabkan oleh sistem pengairan yang bersumberkan Sungai Mekong dan tasik Tonle Sap. Kemudian ada pembinaan bare. Bare ni, ingat kata kunci ni, bare. Bare memang di Angkor sahaja. Bare di Angkor sahaja. Dan bare tu apa? Bare tu ialah takungan air. Besar ke? Besar. Takungan air bukan besar perigi semua. Ini bare takungan air dia, lebar dia 2 kilometer. Panjang 8 kilometer. Main kilometer main kilometer saiz dia. Jadi itu bare. So Raja Indra Varman lah yang telah membina bare itu, menyebabkan hasil padi telah meningkat dan mampu menampung keperluan beras kerajaan Angkor. Ia besar. Dia bukan macam Pangan, tapi yang dia berlaku di kawasan yang tanah rata. Kalau Empangan di atas bukit, tapi di kawasan rata dia bentuk petak, bentuk petak, kemudian itu adalah buatan manusia. Besar gila. Memang besar gila. Jap. Sempat tak agaknya untuk kita nak pergi tengok? Korang pernah tengok? Nak tengok tak? Okey. Kalau korang nak tengok, jom. Okey. Kan mana tahu boring-boring kan. Asyik belajar je nak pergi tengok lah. Nak pergi tengok? Nak. Alright. Kalau nak pergi tengok, jom. Okey, cikgu sharekan. Okey. Baik, ini ini di mana tahu? Ini di Malaysia dan ini di Cambodia. Cambodia, Vietnam ni. Kalau kita perhatikan dan kalau kita nak tengok bare tu, tu bare, ada satu kawasan tu, dia tengah-tengah. Yang sebelah kiri ni tasik Tonle Sap. Sebelah kiri ni tasik Tonle Sap. Dan ini ada dia punya satu kawasan pertanian dan dikatakan ada bare kat sini. Di manakah bare itu? Bare. Mana bare? Hari tu ada jumpa bare tu. Tapi bare tu memang besar gila lah. Sekejap
Hari tu ada cari tapi tak jumpa. Okay. Baris Simrap kalau tak salah cikgu. Okay, so kita akan lihat mana baris tu Alah, tak jumpa lah pula. Ada. Okay. Nampak tak ni? Nampak tak? Inilah dia baris. Inilah dia baris. Okay. Nampak tak? Kita nampak macam, kecil je cikgu. Nampak comel je kan. Ini baris. Ini sebenarnya takungan air. Kita nampak daripada atas langit ni sebenarnya. Tapi, kalau kita pergi betul-betul, ini lebar dia 2 kilometer. Okay, panjang dia ni, okay, dari hujung ke hujung ni 8 kilometer. Lama gila nak siap. Okay, lama gila nak siap. Tapi ini dibuat sejak daripada zaman kerajaan agraria lagi. Okay, kena korek. Yes, kena korek. Okay, kena korek. Dan kalau kita pergi ke situ sendiri, okay, sebenarnya dia sangat-sangatlah besar. Dan kalau kita pergi sendiri, jom okay, kita try mendarat kat situ lah. Kita tengok mendarat. Boleh tak mendarat? Boleh mendarat. Okay, kita turun bawah. Okay. Nampak? Dia macam laut. Nampak? Dia macam laut. Okay. Dia memang sebenarnya takungan air yang dikorek oleh manusia. Okay. Sebesar-besarnya ni. Ada ikan tak? Alah, di mana ada air, di situ ada ikan. Percayalah yang itu. Ada buaya ke? Rasanya buaya tak ada. Tapi dalam kelas ni ramai buaya. Dekat situ tak ada buaya. Dalam kelas ni ramai buaya. Okey. Cik, amboi Alia. Okey. Cikgu, tak, cikgu bukan buaya, rabbit. Jadi rabbit dah. Buaya darat tu apa? Allah, buaya darat tu apa? Tapi cikgu nak tanya. Yang ni, jadi yang ni rasanya dekat dengan. Maksudnya apa? Okey, so ini baris. Okey, kalau kita lihat Dekat hampir dekat dalam laut ke? Bukan. Ini dekat tengah, ini bukan laut. Ini bukan laut. Ini memang takungan air yang besar. Takungan air yang besar. Sebab tu cikgu tunjuk tadi. Okey, kalau kita tengok daripada atas. Nampak? Okey, ini daripada atas. Okey, kawasan yang kita mendarat tadi. Kalau kita pergi lagi atas lagi. Okey, tu. Tu. Ini daripada atas. Kita pergi atas lagi. Nampak? Jadi nampak? Punyalah besar. Ini takungan air sebenarnya. So tak ada laut apa semua. Ini takungan air di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah kawasan. Dan dia takungan air di tengah-tengah kawasan dan fungsi dia apa? Jadi macam so dia memang besar betul dan fungsi dia adalah takungan air dari hujan dan juga anak-anak sungai yang ada. So daripada sinilah kalau kita lihat, okey, dia akan mengairi kawasan sawah padi yang ada di kiri dan kanan tempat ni. Nampak petak-petak ni semua? Petak-petak ni semua adalah petak sawah padi. Nampak petak-petak sawah padi ni. Daripada mana mereka dapat air? Daripada baris ni lah. Nampak petak-petak sawah padi. Jadi itulah sebenarnya fungsi baris ini. Okey, untuk mengairi kawasan sekitar bagi pertanian sawah padi. Nampak? Kan sawah padi semua ni. Takungan air daripada hujan dan juga anak sungai. Dan tak jauh daripada situ, kalau kita perhatikan betul-betul, okey, tak jauh daripada situ, kalau kita lihat, okey, terdapatnya satu monumen yang terkenal iaitu Angkor Wat. Ini Angkor Wat daripada atas.
Angkor Wat daripada atas, Angkor Wat sendiri dikelilingi oleh takungan air. Nampak tak? Maknanya kerajaan agraria di Angkor dan juga di Funan, mereka pandai buat takungan air tau. Dan sehinggakan monumen-monumen untuk keagamaan pun mereka buat dalam bentuk ni. Hebat. Ya, yang sebab Buddha, Angkor Wat ni, okey. Kalau ini Angkor Wat, dikelilingi oleh tasik. Okey. Kita pergi sekejap lah Angkor Wat tu. Pernah tengok kan Angkor Wat? Angkor Wat. Tak boleh landing ke? Nak landing kan ni? Jom kita landing. Okey. Mana dia? Ni kawasan dia. Okey. Okey, itu kawasan dia. Tu, nampak tu. Okey, kalau kita pergi dekat. Nampak. Inilah dia. Angkor Wat. Okey. Berhala. Berhala. Berbenda lah berhala. Memang berhala pun. Tapi kalau nak dapat busuk tak? Apa dah kau ni kan. Busuk pula. Yeah, it's a tourist attraction. Kita pergi tengok daripada satu sudut yang lebih baik lah. Gambaran daripada lebih baik. Okey, cikgu ambil daripada tengah-tengah. Okey, dan inilah dia gambaran. Itu dia. Okey. Baik. Apa yang bergema tu? Okey, so kita lihat inilah dia. Reflecting pond, maknanya apa? Dia punya okey. Ini dia punya kawasan, dia berhala ya. Banyak berhala dia. Okey. Cikgu rasa ini reflecting pond dia ada kolam-kolam yang diorang buat untuk ni lah. Untuk persembahan dia ke, cikgu tak tahulah. Kan? Itu sebenarnya lah. Dan terakhir kita lihat, boleh tak untuk kita mendarat? Ambil. Ini bahagian belakang rasanya ni. Okey. Nampak? Ini memang untuk upacara keagamaan. So Angkor Wat. Okey, Angkor Wat. So macam tak dijaga dengan elok. Tak, dia memang kekalkan benda tu. Kalau dia cat ke apa semua nampak macam baru kan, nampak macam tak macam bukan bahan sejarah. So dia nak kekalkan macam tu je. Kan, supaya cuma jangan dia musnah tu je lah. Memang cantik. Seriously memang cantik lah. Kan, memang cantik. Okey, Angkor Wat tu. Jadi kalau kamu berkesempatan nak pergi, pergilah. Kalau berkesempatan lah. Kan? Kalau berkesempatan. Okey. So tadi kita dah tengok Bare. Okey. Yang menyebabkan hasil padi telah meningkat dan mampu untuk menampung keperluan beras kerajaan Angkor. Dan satu lagi yang kita tengok tadi iaitu ada satu tasik Tonle Sap tu yang membekalkan sumber air. Okey, air Sungai Mekong melimpah menjadikan kawasan sekitarnya subur, membekalkan sumber protein seperti ikan kepada penduduk. Air tasik dialirkan ke kawasan penanaman padi dengan sistem pengairan dan menampung keperluan makanan penduduk Angkor. Baik. Jadi, senang cerita macam inilah, okey, bahawa sebenarnya kerajaan agraria ni bermaksud kerajaan yang menjalankan kegiatan pertanian, especially padi dan padi huma. Kemudian juga dua kerajaan yang terkenal dikaitkan dengan agraria ialah Funan dan juga Angkor. Okey, kerana apa? Kerana mereka memiliki sistem pengairan, iaitu ada tasik Tonle Sap dan juga ada Bare. Okey, Bare itu dibina oleh raja mereka lah, iaitu Raja Indra Varman. Okey. Dan uniknya Funan adalah Funan daripada kerajaan agraria bertukar kepada kerajaan maritim kerana ada pelabuhan. So itu tentang
maklumat tentang kerajaan agraria secara kesimpulannya. Bagaimana pula dengan maritim? Okey, jom kita lihat maritim. Okey, ini ada berkaitan dengan kerajaan maritim, di mana kalau kita lihat lokasi kerajaan maritim biasanya terletak di lembah-lembah sungai, okey, di kawasan pesisir pantai dan juga di kepulauan. Okey. So antara ciri-ciri kerajaan maritim ni kalau kita lihat sebelah kiri ni, okey. Okey, antara ciri-ciri kerajaan maritim iaitu ekonomi berasaskan perdagangan dan kelautan. Itu penting. Maknanya perdagangan dan kelautan, okey, dan terletak di pesisir pantai, lembah sungai dan juga kepulauan. Sebab maritim ini marine. So dia mesti berkaitan dengan tepi-tepi laut dan mesti ada pelabuhan. Dan dia ada pelabuhan pembekal. Okey, terdapat pelabuhan pembekal yang membekalkan banyak sumber-sumber dan pelabuhan pembekal itulah yang berkembang menjadi pelabuhan kerajaan. Okey, dan kebiasaannya penduduk terdiri daripada orang-orang tempatan, orang laut dan juga pedagang-pedagang luar. Dan apabila mereka melakukan hubungan perdagangan, of course akan ada hubungan dengan China dan juga India. Maka mewujudkan pelabuhan entry port. Okey, daripada sini dah bagi tahu ada tiga jenis pelabuhan. Pelabuhan pembekal, kemudian pelabuhan kerajaan dan juga pelabuhan entry port. Okey, iaitu pelabuhan yang menjalankan import dan ekspor. Baik. Kemudian di pelabuhan itu akan menyediakan pelbagai kemudahan tempat seperti tempat untuk membaiki kapal, untuk penginapan dan juga penyimpanan barang. Dan paling penting kerajaan maritim, rakyat dia mahir membuat perahu dan kapal layar. Sebab mereka melakukan aktiviti perdagangan dan pelayaran. So barangan yang diperdagangkan ialah seperti rempah, damar dan juga beras. Dan bahasa perhubungan pada waktu ini ialah bahasa lingua franca dia iaitu bahasa Melayu. Sebab orang Melayu merupakan pelaut, pedagang dan peneroka yang terulung di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat di sini bermakna orang Melayu memang pelaut, pedagang, peneroka yang bagus. Yang terulung di Asia Tenggara ini. Jadi, cikgu pelik bila kita ni orang Melayu ni hebat, orang Malaysia ni hebat dengan meneroka, berani keluar negara jadi pelaut semua kan. Tapi kadang-kadang bila nak masuk asrama nangis-nangis. Hantar ke asrama nangis-nangis. Oh tak nak, rindu dengan mak, nanti rindu dengan ayah kan. Jadi apa pelik baru pergi asrama dah nangis-nangis. Apalah, macam mana nak jadi pelaut, pedagang dan peneroka yang terulung ni kan. Time change. I see. Okey. Berenang lemas. Yalah, kalau berenang tak lemas kalau kau pakai pelampung itik tu. Meneroka ke kelab berani. Okey. Baik. Catatan Yunani oleh Ptolemy kata, Semenanjung Tanah Melayu ni dulu dikenali sebagai Suvarnavitpa. Iaitu semenanjung emas dulu dan Suvarna Bumi. Kerana bumi emas. Suvarna Bumi iaitu bumi emas. Ini membuktikan Yunani dan tamadun India mengetahui tentang semenanjung Tanah Melayu dan sebenarnya bahawa memang semua tamadun mengetahui bahawa semenanjung Tanah Melayu memiliki emas yang banyak sampai sekarang. Cuma belum dikeluarkan lagi dan kamu tahu tak dengan sekarang ni ada pelbagai isu berkaitan dengan pandemik lah, berkaitan dengan vaksin lah, dengan teori-teori konspirasi pelbagai lagi, betul kan? Dan macam-macam yang berlaku. Kuatkan iman, kuatkan semangat apa semua. By the time I think menurut pembacaan cikgu dan menurut apa yang telah dibincangkan by the time 2027 there must be something big yang akan happen lah. 2027. So kita semua harus bersedia.
Okey, untuk menjadi orang yang lebih baik. Okey, baik. Kemudian bukan 2077, 2027. Okey. Yeah, 2027. Dan ni ikut Cyberpunk ke 2077? Dah 2027. Something change. Yeah, 2027. Okay. Something change. Something big will happen. Okay. No, I don't think it's a perang besar. I don't think it's a perang, but I think it's something yang akan change the whole world. Okay. Dan it start with this pandemic. Okay. Yeah. Lady. No. It's not about China kalahkan US apa semua. Oh, dipindah Tetapi kemari lah. we don't know. Okay. It might be something like fallout apa semua lah. Something like itu. Tapi kita tak tahu. Okay. Okay. So tunggu je lah. Tunggu je lah. Okay. Sebab benda ni tak boleh disiarkan sangat. Dia kena off record. Tak boleh. Okay. Alright. Tak apa. Okay. Kita teruskan di sini. Okay. Nanti FBI datang. Ya, tak pasal-pasal cikgu yang kena. Okay. Baik. Faktor perkembangan kerajaan maritim iaitu kedudukan yang strategik sebab maritim ini biasanya terletak di jalan perdagangan yang membolehkan kewujudan pelabuhan entry port. So pelabuhannya menyediakan pelbagai kemudahan, laluan perdagangan yang selamat kerana terlindung daripada tiupan angin monsun. Ini semua fakta-fakta yang kamu dah biasa tahu ya. Menjadi pusat pengumpulan barangan atau sebagai pelabuhan pembekal. Dan orang Melayu merupakan pelaut yang terulung dan semangat masyarakatnya untuk meneroka dan berdagang keluar dari kawasannya. Serta ada kemahiran membuat perahu dan kapal layar. Inilah dia peta kerajaan maritim. Okey, antara kerajaan-kerajaan maritim yang ada adalah seperti antaranya seperti Langkasuka, kemudian adanya Kedah Tua, kemudian ada juga Gangganegara, ada Sriwijaya. Ini semua adalah kerajaan-kerajaan maritim dan contoh kerajaan maritim yang kita lihat di sini. Kerajaan maritim ya. Seperti kita lihat di sebelah kanan tu, seperti Langkasuka, Sriwijaya, Moloyu, Kataha, Ceca, Kedah Tua, Kalah, Followan, Pengking dan juga Tiomah. Ini semua antara contoh kerajaan-kerajaan maritim. Kalau kamu tak perlu ingat semua, kamu mungkin boleh ambil nama-nama yang terkenal seperti Sriwijaya, Kedah Tua, boleh ambil nama-nama tu ya, yang terkenal. Kemudian kita ada beberapa jenis pelabuhan seperti pelabuhan pembekal di Jenderam Hilir dan Kelang. Cikgu nak tanya. Jadi ada jadi ada 8 lah negara dalam yang dikatakan sebagai kerajaan maritim. Tak, sebenarnya kerajaan maritim banyak. Lebih daripada 8. Sebenarnya kalau ikut realitinya ada lagi banyak seperti Sailendra, Majapahit, kemudian ada kerajaan Simba di Sarawak. Banyak. Yang ada ini hanyalah contoh-contoh. Contoh-contoh. Dan nak ingat semua? Tak perlu. Kamu hanya perlu ingat mungkin 2 atau 3 saja. Contohnya Langkasuka, Sriwijaya dan juga Kedah Tua. Senang ingat. Lah. Tak perlu pun sebenarnya. Ingat mana yang penting-penting. Kalau kerajaan maritim, contoh yang paling senang adalah Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua. Itu contoh-contoh yang mudah nak ingat. Tak perlu ambil semua. Dan kalau kamu tanya, kalau macam tu kenapa diletakkan semua? Diletakkan semua ini sebagai pengetahuan. Untuk diletakkan untuk menjawab dalam peperiksaan, kamu ambillah 2 atau 3. Sebagai fakta lah. Ya, sebagai fakta itu je. Fakta menarik. Dan kalau katakan dia nak betul-betul nak ambil fakta betul-betul, dia nak ambil seluruh nama-nama kerajaan maritim yang ada, yang wujud, cikgu rasa memang list dia memang 2 muka surat. Sebab banyak. Daripada abad pertama sampailah abad ke-14. Memang banyak. Sebab itu dia ambil mana-mana yang penting sahaja. Mana-mana yang penting sahaja. Dan untuk kamu ingat semua ke? Yang mana-mana yang diletakkan ni? Tak perlu.
ambil 2 atau 3 untuk dijadikan sebagai contoh. Contoh apabila kamu menjawab kertas 2. Itu sebenarnya strategi dia. Okey. Baik. Kemudian pelabuhan kerajaan kita ada Champa, Langkasuka, Kedah Tua dan juga Srivijaya. Kemudian pelabuhan entry port sebenarnya berperanan membekalkan hasil tempatan dan juga hasil kawasan takluknya kepada perdagangan antarabangsa, membeli barangan daripada perdagangan antarabangsa. Okey, itu pelabuhan entry port membeli barangan daripada perdagangan antarabangsa dan edarkannya kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya dan jajahan takluknya. Contohnya Pelabuhan Melaka. Kedah Tua ada pelabuhan? Ada. Kedah Tua ada pelabuhan, iaitu Kedah Tua ada pelabuhan Sungai Bujang. Sungai Bujang dan juga Sungai Mas. Yes. Ya, macam Melaka juga. Melaka pun ada pelabuhan seperti pelabuhan di Sungai Melaka tu. Memang ada. Memang ada. Cuma itu pada zaman Kedah Tua lah. Sekarang tak ada lah. Okay. So, untuk dalam bab 3 ni, cikgu kata ada 3 subtopik yang mungkin akan masuk dalam, yang diramalkan akan masuk dalam kertas 2 sejarah SPM 2020, iaitu agraria, maritim dan satu lagi iaitu berkaitan dengan seni bina. Seni bina So kalau kita lihat pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian iaitu monumen. Apa itu monumen? Soalan ada tanya tentang monumen. Monumen ialah binaan atau bangunan yang diperbuat daripada batu. Tujuan dia untuk mengingati orang ternama atau peristiwa tertentu, peristiwa-peristiwa yang penting. Itu monumen. Contoh monumen, candi, kuil, wat, stupa, arca dan juga patung. Itu contoh monumen. Sebenarnya candi, kuil, wat, stupa sebenarnya sama. Merujuk pada benda yang sama. Cuma Cikgu, nama-nama nak beritahu kalau saya ingat ada dalam Hindu dan Buddha kesenian sebab terdapat 2 negara yang panggil candi secara berlainan. Ada yang panggil stupa, ada yang panggil catat selain daripada candi kuil. Ya, betul. Okey. Contohnya kalau kalau kita lihat candi ni banyak dipanggil di Indonesia. Indonesia panggil candi. Even di Malaysia pun panggil candi. Tapi sebenarnya benda tu semua merujuk pada benda yang sama iaitu kuil. Kemudian kalau di Vietnam, kalau di Cambodia dia panggil wat. Dipanggil wat. Kalau di Myanmar ataupun di Thailand, kalau tak salah cikgu dia panggil stupa. Jadi berlainan tempat, berlainan negara, berlainan dia punya panggilan. Cuma dia punya fungsi sama iaitu satu monumen yang dikaitkan dengan keagamaan. Jadi bermakna candi, kuil, wat, stupa memang dia berkaitan dengan benda yang sama iaitu monumen untuk keagamaan. Manakala arca dan patung, arca ni sebenarnya patung juga. Cuma arca ni mungkin dibuat diukir, dipahat dan dibentukkan seperti orang-orang tertentulah. Itu arca dan patung. So, apa kepentingan candi dan monumen ni? Kepentingan dia sebenarnya kalau kita lihat sebelah kiri ni iaitu dia adalah sebagai monumen keagamaan Hindu Buddha. Kemudian dia juga adalah rumah ibadat dan juga tempat menyimpan abu jenazah. Itu. Manakala kalau kita lihat tempat juga sebagai tempat menyimpan patung dewa, lambang keagungan pemerintah dan kehebatan seni binanya. Maknanya dia berkaitan dengan keagamaan. Contoh candi di Asia Tenggara ini adalah Candi Dieng, Candi Borobudur, Candi Prambanan Indonesia, Angkor Wat di Kemboja dan Candi Lembah Bujang di Kedah. So kalau kita lihat yang terkenal, kita ambil yang terkenal dulu ya. Candi Angkor Wat. Dibina untuk agama Hindu, agama Hindu dan terletak di Siem Reap, Kemboja.
Dia melambangkan order kosmos. Baik. Ni nak tanyalah, apa maksud order kosmos? Siapa masih ingat lagi? Cepat. Siapa dapat jawab? Ultraman, tengkorak kau habis Ultraman. Itu Ultraman Kosmos. Baik, Ahmad Adham, betul. Okey. Ya, betul Rashad. Bagus. Order kosmos. Ya, order kosmos sebenarnya bermaksud pusat alam semesta. Ya, ataupun center of Universal universe. Center. Ya, center of universe. Okey, order kosmos. Okey. Jadi dikatakan bahawa Candi Angkor Wat ini raja dia akan claim bahawa okey, kepada rakyat semua, Angkor Wat ini adalah kita punya center of universe. Means that the whole universe akan tunduk kepada this monument. Jadi itu yang dikatakan sebagai order cosmos. Yes. Okey. Jadi ini adalah center of universe. Jadi itu akan dengan claim yang dibuat oleh raja itu menyebabkan rakyat akan lebih menghormati raja itu dan lebih berbangga dengan kerajaan mereka. Itu sebenarnya untuk melahirkan kesetiaan. Ya. Jadi bangunan tu spaceship, serius spaceship. Tak. Okey. Kemudian Cikgu, ya, so dia macam dianggap bumi itu sebagai pusat alam ke? bumi sebagai pusat alam. Tak. Sebab macam order kosmos. Ya, sebenarnya dia menganggap bahawa raja dia claim bahawa bangunan tu, monumen itu, contohnya Angkor Wat ya. Raja Indravarman claim bahawa Angkor Wat ini dia claim kat rakyat bahawa kena tahu bahawa ni Angkor Wat ini adalah menunjukkan bahawa kita ini adalah center of universe. Maknanya kita ni adalah pusat bagi seluruh alam semesta. Maknanya bumi pun, seluruh bumi pusatnya di sini. Kemudian seluruh alam, langit dan bumi serta matahari semua berpusat di sini. Dia claim macam tu. Jadi kepada rakyat. Jadi dengan cara itu, rakyat akan kata, wah, kita sekarang ni berada di bawah lindungan raja di mana kita berada di pusat alam semesta. Beruntungnya kita. Terima kasih kepada pemerintah. So that is untuk apa? Melahirkan kesetiaan kepada pemerintah. Yeah. Okay. Yeah. People will believe anything. Okay. But then they still do now. Okay. Matahari wujud time tu. Ya, matahari wujud time tu. Tapi okay, kita kena tahu bahawa itulah perbezaan antara ada ilmu dan tak ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, dia bergantung kepada ilmu yang ada kepada raja. Kalau raja claim bahawa dia adalah center of universe, maka itulah yang diterima oleh rakyat. So itulah center of universe. Jadi itu yang dikatakan sebagai apa yang dilakukan oleh raja, tetapi raja mungkin berniat untuk apa? Melahirkan kesetiaan. Okey. Okey. Ya, betul. Okey, kena ingat, ya betul. Sebenarnya satu ketika dahulu, okey, sebelum adanya Galileo Galilei, semua orang, malah agama Kristian, okey, claim bahawa sebenarnya semua bulan dan bintang mengelilingi bumi. So bumi adalah pusat alam semesta. Okey. Tetapi apabila Galileo Galilei mendedahkan idea bahawa sebenarnya matahari lah pusat bumi dan kita ni mengelilingi matahari. Okey, itu idea Galileo Galilei dan dengan idenya itu dan mendapat tentangan daripada gereja dan gereja telah menangkap beliau dan memenjarakan beliau di rumah kerana idea menyatakan bahawa bumi mengelilingi matahari. Nampak? So, yeah. Betul. Jadi this is what we call knowledge yang sebenarnya sedikit demi sedikit diperoleh. Mungkin kita kata dulu, sekarang ni kita sedar bahawa dulu tu salah. Tapi kalau kita sendiri berada pada zaman dahulu, adakah kita boleh bezakan mana salah mana betul? Tidak. Tidak. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Dia orang tu salah sebenarnya.
Ah, Sebenarnya bumi tu bukan center of solar system. It's sun. yep. Tapi dia diterima apabila berlaku pencerapan yang dilakukan oleh ahli astronomi dan ahli falak selepas itu, maka mereka dapat buktikan bahawa sebenarnya betul kata Galileo Galilei bahawa bumi mengelilingi matahari. Jadi itu yang berlaku. Okey. Dia termasuk dia macam dia sama juga macam ayat Al-Quran tu. Dia macam apa tu bumi tu kelilingi matahari. Betul. Okey, ada yang pelik. Ada orang cakap bumi ini flat. Okey. Okey, sekarang ni ada teori baru kan bahawa dia kata apa? Dia orang kata bahawa bumi ini flat. Okey, baik. Bentuk donat, okey, bentuk flat, macam-macam lagi. Tetapi sebenarnya okey, bentuk nasi lemak pun ada. Tapi sebenarnya back to the basic balik, okey. Kita boleh kembali kepada dua sumber yang utama, iaitu sains dan teknologi. Itu satu. Okey. Dan yang kedua iaitu kita boleh rujuk kepada kitab-kitab agama. Okey, most of kitab-kitab agama menyatakan bahawa bumi ini bulat. Okey, even Al-Quran pun menyatakan bahawa bumi ini bulat. Okey. Begitu juga dengan kajian daripada ahli sains menyatakan bahawa memang bumi ini bulat. Kan? Sebenarnya tak perlu pergi jauh lah. Okey, tak perlu pergi jauh. Okey. Contohnya, kalau kamu pergi ke tepi laut, kamu akan nampak kapal tu mula-mula daripada jauh, kamu akan nampak dia punya hujung dia dulu kalau kapal tu datang kepada kamu lah. Okey. Kamu akan nampak dia punya tips of dia punya serombong dulu. Kemudian lama-lama makin datang kamu akan nampak dia punya bentuk bodi atas dia, bodi kapal tu. Kemudian lama-lama kamu akan nampak the whole kapal tu kan baru sampai kepada kamu kan. So itu telah membuktikan bahawa apa? Bahawa sebenarnya bumi ni bulat. Sebab dia daripada kita tak nampak tu, okey, daripada kita nampak tip of yang atas sekali dan dia jadi besar. So bermakna dia bulat lah. Dia bulat macam tu. It's very simple. Boleh buat pembuktian. Kan? Okey. Dia sedikit round bulat lah. Dia ada lebar sikit. It's not exactly. Sebenarnya dia bulat. Cuma dia bulat. Okey. Cuma dia bulat tapi dia condong sedikit. Dia condong sikit. Dia sphere tapi dia condong sikit. Okey. Dia condong. Jadi sebab tu orang akan tengok macam dia macam bentuk oval tapi sebenarnya dia circle, dia sphere tapi dia condong sikit. Yelah round is round. Okey, baik. Okey. Jom. Macam chatting macam But it's okay kan. Ini perbincangan yang sihat. Bagus. Ayuk Kamali marah. okay, sorry. Okay. So macam ini macam remind me of that drama kat Facebook pasal the earth is flat. Kan. Kita boleh ambil perbincangan itu tetapi untuk jadikan dia fakta tidak. Okey, untuk jadikan dia fakta tidak. Janganlah. Okey, jangan. Okey. To save time. Irfan. Okey Irfan, kan. Berlapang dada. Okey guys, berlapang dada. Tidak ada yang betul dan salah. Sebenarnya semua orang betul. Semua orang betul. Okey, semua orang betul. Cuma kita ni ibarat apa tahu? Kita ni ibarat pegang gajah. Okey, contohnya macam kita pegang gajah, seorang pegang di sini, seorang pegang di sini, seorang pegang di sini. So kalau seorang pegang di ekor, dia kata apa? Gajah tu apa? Gajah tu panjang-panjang, kecil-kecil. Kan? Orang buta yang pegang gajah. Orang contoh pandai, orang buta yang pegang gajah. Contoh ni pegang gajah. Okey, orang buta, okey, pegang gajah. Syarab, Syafiq. Okey, orang buta yang pegang gajah, seorang pegang, orang buta tu pegang di ekor, seorang pegang di badan, seorang pegang di kepala. So kalau orang buta yang pegang di ekor, dia kata apa? Oh, gajah ni dia panjang-panjang, halus-halus. Kan? Kemudian orang yang di tengah kata apa? Taklah. Orang buta tengah kata apa? Gajah tu lebar, besar. Kan? Bulat. Kemudian kalau yang depan kata apa? Oh,
Taklah, gajah tu dia nipis-nipis tapi dia lebar. Maknanya dia pegang telinga gajah. Means that, adakah tiga-tiga ni salah? Tidak. Kan? Sebenarnya tiga-tiga tu betul. Tiga-tiga betul. Cuma dia punya sudut pandangan yang berbeza. Itu saja. Okay. So sudut pandangan yang the perspective, different perspective. So cikgu rasa memang semua yang kamu nyatakan itu betul. Except kalau dia katakan bumi itu flat, I don't think so. Itu memang kita kata fakta yang salah lah. Okay, yes. Okay, tetapi untuk circle, untuk bulat, untuk sphere, kita boleh terima itu sebagai facts. Tapi kalau bentuk nasi lemak tak tahu macam mana. Kenapa dia compare nasi lemak? Kenapa orang Melayu kalau compare mesti makanan? Apa salah? Kan? Suka yang nasi lemak. Bentuk donat donat. Sedap. Tak. Islam pandangan dia adalah memang bumi bentuk bulat. Okay. Islam pandangan bulat. Okay. Yang ajaran sesat. Kenapa ajaran sesat? Ajaran sesat ada kata pasal bumi ke? Kan? Okay. Ajaran sesat ada kata pasal bumi ke? Tak ada kan? Kan? Okay. Yeah. Tu flat tu ajaran sesat kan? Oh ya ke? Kita tak kata sesat lah. Kita kata ianya sebagai satu fakta yang berbeza, dan kalau dia orang claim benda tu flat, tolong buktikanlah. Kalau dia kata bukti-bukti yang tertentu yang begini-gini, kita fikirlah, ya atau tidak. Itu je. It's just kita fikir. Kan? So, itu je. Itu je. Tak perlu kita nak tu. Kan? Kamu kata, okay, bumi adalah flat. Berikan bukti. Kalau kata-kata bukti dia, entahlah entah, tak payah cakap lah. Tak payah cakap. Ada bukti, payah cakap. Okay. It's just a little wider. Betul Irfan. Okay, baik, bagus. Okay, kemudian kita ada Candi Borobudur. Okay, Candi Borobudur ini mewakili agama Buddha Mahayana, terbagi pada 3 tingkat. Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. Tingkat pertama terdapat ukiran cerita Gautama Buddha. 3 tingkat melambangkan tahap kehidupan, iaitu sila, samadhi dan juga panna. Seperti yang terdapat dalam ajaran Buddha, iaitu jalan 8 lapis. Dan satu lagi monumen yang terpenting adalah Candi Lebah Bujang, tapi candi ni hanya tinggal tapak sahaja. Okey, tinggal tapak sahaja, iaitu kalau kita lihat dijumpai pada tahun 1840-an oleh James Lowe. Terdapat lebih kurang 70 buah tapak arkeologi, 9 buah tapak dibina semula berdasarkan struktur lamanya. Antara candi yang dibina semula ialah di Estate Sungai Batu, di Bukit Batu Pahat, di Pendiat dan di Pangkalan Bujang. Candi Lembah Bujang adalah bersaiz kecil. Candi agama Hindu terbagi pada 2, iaitu Vimana dan Mandapa. Vimana bahagian suci, tempat arca agama diletakkan, dan Mandapa ialah bahagian luar candi. Okey, baik. Kita mungkin sempat tak untuk kita berjalan? Kita nak tengok Candi Borobudur. Nak tengok Candi Borobudur? Kan? Sure. Kan? Oh, seronok korang hari ni bawa berjalan-jalan dulu. Kan? Bawa berjalan-jalan okey. Kan, boring lah tu. Mana satu yang sacrifice? Mak kata tempat tu berantu. Tak apa, jom kita tengok. Ya ke tidak? Okey, jom. Okey. Ini Candi Borobudur. Okey, daripada atas langit. Okey, kita ini Candi Borobudur. Memang besar Kalau kita lihat daripada tingkat yang atas sekali tu. Okey. Macam cikgu, yang Candi Borobudur tu macam yang Mayan punya tu, yang luar negara punya legend. Macam betul. Kalau kita lihat di sini, dia terletak di mana tahu? Dia terletak sebenarnya di Pulau Jawa. Okey. Dia sebenarnya terletak di Pulau Jawa. Okey. Kalau kita lihat di sini, okey. So kalau kita lihat dia terletak di Pulau Jawa sebenarnya, di bahagian Pulau Jawa.
So kalau kita spesifik lagi tempat tu, okey, dia di Pulau Jawa dan kita lihat ini Borobudur Temple. Okey. So dan kalau kita lihat inilah daripada atas langit nampak Candi Borobudur tu. Dan untuk pergi ke atas ini okey, memang kita boleh lihat sendiri tempat ni. Okey, kita akan turun mendarat. Okey, kita akan mendarat. Tak, kita nak tengok sendiri. Ni dia. Cantik tempat dia. Okey. Okey. Ramai, ini tempat pelancong lah tourist attraction lah. Tapi cikgu macam nampak, kalau malam tu mesti nampak seram kan? Ya, tapi okey, tapi sebenarnya cikgu kagum dengan pemandangan di luar daripada candi ni. Kamu tengok candi ini dikelilingi dengan gunung ganang. Okey. Gunung ganang yang bagi cikgu ianya sangat cantik lah. View. Dia punya view tu. Okey, dia punya view sangat cantik dan daripada atas ni okey, mesti brown. Okey. Kalau kita lihat nampak dia punya view tu yang macam tak tahulah nak kata berkabus ke ataupun dia sebenarnya adalah jerebu. Antara dua tu je lah. Okey. Dan yang kalau kita lihat di sini okey, ada nampak dia punya dalam tu ada patung Buddha tinggi, candi ni tinggi. Okey. Okey, memang candi ni memang so kalau kita lihat Macam unik dia punya struktur. ada lift ke? Mana ada lift? Enggak suka hati kau je nak cari lift kat sini. Mana ada lift kat sini? Okey, mana tahu. Okey, kalau daripada bawah macam antena, boleh macam antena. Mana ada eskalator? Dia semua tangga, nampak ni? Inilah dia daripada Ini dah bawah. lama, tak mungkin ada eskalator. Ni daripada bawah, nampak? Nak naik ni panjat ni kan. Cikgu tak tahulah boleh sampai ke tidak. Kan? Ada setengah pelajar ni mau setengah jalan tu kan berhenti makan nasi lemak, minum air dulu baru naik atas lagi. Kan? Struggle dia cikgu. Kan? So dia memang tinggi lah sebenarnya. Nampak? Dalam tu ada cun ke? Macam cikgu cakap tu tempat simpanan abu mayat ke? Kalau kita lihat sendiri di sini, dia penuh dengan ukiran-ukiran. Kalau kita lihat, ada pelbagai ukiran-ukiran Ramayana dan juga Mahabharata punya epic Batu Cave experience. Batu Cave Batu Cave sebenarnya kalau dalam gua, tapi yang ini dia memang dia banner. Ini dia banner. Dia banner daripada batu. Kalau kamu perhatikan dia asasnya batu yang petak-petak tapi dia ukir semula. Kalau kamu perhatikan nampak dia punya kesan petak-petak tu. Tapi dia ukir jadi cantik, bentuk bulat, bentuk pelbagai lagi jadi kita kata kesenian yang diorang buat dulu memang tinggi. Okey. Jadi kalau kita lihat dengan teknologi yang diorang ada tu, maknanya diorang ni hebat lah. Okey, hebat. Cikgu, diorang guna batu ke untuk buat candi ni? Ya, betul. Batu biasa? Batu biasa. Yang tak ada warna lah. Yang tak ada warna. Kemudian mereka ukirkannya. The thing is, mereka ukir tu sharp. Kalau kamu perhatikan ni, nampak smooth. Dia punya ukiran patung tu yang bentuk human tu sharp. Kalau kita lihat, ini yang kita katakan sebagai seni yang sangat tinggi seni yang sangat tinggi. Macam mana dia orang boleh ukir atas batu dengan bentuk-bentuk gaya yang begitu unik, yang begitu sharp sekali bentuk dia, nampak? Bentuk tangan, bentuk kaki, kemudian memang hebat lah. Okay. So kesimpulannya memang. Tu belum kira lagi dia ukir corak-corak bunga di atas ni. Okay. Jadi sebab itu kita bukan nak mandang daripada sudut dia punya fungsi dia sebagai untuk keagamaan tapi kita nak lihat dia punya kesenian dia. Boleh tingginya.
Jom kita naik Unit dulu. ni ada pengukiran. Tak larat dah ni. Pergi turun bawah. Semak kat sini. Okey. Okey. Kan. Kita nak tepilah sikit, orang nak lalu. Kan dah tak boleh lalan. Kan. Buat nyebuk je kan. Kita nak jalan. Okey, dah tak boleh naik dah. Okey. Daripada sini pun ketinggian pun dah tinggi dah. Okey. Dah tinggi dah. So, itu berkaitan dengan dengan Candi Borobudur. Daripada atas, ini adalah candi yang dikatakan sebagai antara candi yang terbesar di dunia lah. Okay? Antara candi yang terbesar di dunia. So, kalau kamu ada kesempatan nak pergi ke sana, pergilah. Tengok tempat tu sendiri macam mana. Nampak? Okay, ini pemandangan daripada atas sekali. Cantik. Dia dikelilingi oleh Gunung Ganang. Ya. Dikelilingi oleh Gunung Ganang. Okay, memang cantik lah. Okay, boleh masuk. Boleh masuk. Memang boleh masuk Dali. Cikgu pernah pergi ke situ? Tak ada. Tapi memang ada student yang pernah masuk dan pernah datang sini. Pernah masuk. Boleh? Okay. Contoh macam cikgu bertanya pada kamu lah. Okay. Ada siapa kat sini yang pernah masuk Batu Cave tak? Siapa pernah masuk Batu Cave? Ada tak? Tak ada Ada. Tak ada kan? Sebab kalau bila kamu tengok yang kat luar tu dengan patung besar pun semua kan. Okey, untuk pengetahuan kamu arwah ayah cikgu pernah bawa cikgu masuk dalam gua di tu tahu Batu Cave. Semasa cikgu kecil dulu. Dan kita pergi tu untuk apa tahu? Untuk melihat pemandangan dalam gua. Okey, pemandangan dalam gua, tetapi pemandangan tu di kiri kanan dinding tu dah ada dah dia punya patung-patung kuil apa semualah. Dah ada patung-patung tu. Tetapi ayah cikgu adalah ayah cikgu adalah pengetua sekolah agama. Tetapi dia bawa anak-anak dia pergi ke sana bukan untuk agama tetapi untuk melihat kecantikan gua Batu Cave itu. So, adakah ianya menjadi satu masalah? Tidak. Kalau anda pergi ke Candi Borobudur tu untuk melawat tempat tu sebagai monumen, is that any problem? No. Tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Jadi sebenarnya jangan risaulah. Okay? Tak ada masalah pun. Okay? Jadi itu yang berkaitan dengan Candi Borobudur tadi. Baik. Ada soalan nak tanya? Jadi kita telah lihat 3 subtopik. Okay.